kata dah hebat ni kalau gini. Jangan main boh nikah zaman ni boh. Dah anak dara kat mana? Kata pe. Kalau kata duduk Scotland nak balik minggu depan boleh tahan kira tau. 9 tahun daripada kecil duduk Scotland, duduk kata pe. Jadi penting layanan kita kepada suami. Suami nak makan, barang ada dah. Suami balik, air siap dah. Suami nak pergi kerja, kita pegang tangan suami. Minta apa? Minta maaf. Takut suami aksiden tengah jalan. Mana tahu? Faham? Suami ada tempat kerja, tanya ke mana kerja, okey dah. Nah, itu orang bersuami. Nak? Suami nak balik sekarang, telefon pula. Siap lagi, nak balik lagi. Nak? Ke nak pergi mana-mana? Hari ni nak buat air Melo ke apa? Air Kolo. Kolo benda kopi campur Melo. Kalau Neslo, Neskopi. Ada segi dak disebut. Kopi campur teh. Tentu dak boleh sebut tu. Tu baru sisteri tak, tanda ni kemarin buat ada gula nanah dengan sayur kakung tak, udang goreng. Hari ni nak buat benda pula. Tanda suami makan, tanda di buku, ingat dalam hati kat mana suami berakhir sekali. Belacang dah ambil mana 2-3 hari dah ambil mana belacang, dah apa minat belacang dah. Kalau goreng gini suka, kalau ikan krisi buat gini suka. Maknanya dia akan bersedia pada masa hadapan digunakan apa dah pengalaman untuk memberi persiapan atau hidangan terbaik untuk suami dia, kerana syurga sekarang diletak di bawah tapak kaki suami. Itu baru orang berumah tangga. Suami pula bila begitu makin sayang tak ke isteri. Makin sayang sungguh, nikah pula sekarang lagi. Ni suami orang lelaki tak boleh percaya. Faham? Dan isteri itu molek segala layanan cukup, zahir batinnya molek belaka tak? Tak payah kahwin lah. Buat gatal pula. Suami isteri itu baik belaka dah. Betul tak? Lain si isteri itu buat tak betul. Isteri itu maknanya dak hidang untuk suami, dak cakap ngasah ke suami, dak cakap nak nasihat, dak larang balik momok balik juga. Jadi pening pada tu lelaki nikah lain. Boleh tahan kira ni suami isteri molek belaka dah. Dalam molek belaka tu, yang buat ona juga nak nikah lain. Ni adalah orang lelaki. Payah nak cari hak molek macam kita ni. Baik. Dan menguatkan bagi hati atau berbuat ibadat akan Allah, kerana tabiat manusia itu segan ia ini malah ia daripada berbuat ibadat, kerana ibadat itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita memang malah buat ibadat. Kita suka main, galak, makan, minum, rehat, makan angin. Maka memang gitu dah fitrah. Dan itulah ujian Allah kepada kita. Sebab tu dia ada martabat nafsu ni pula, dan martabat syurga. Maka jika dia gagahi dipaksa akan dia nafsu selamanya dengan buat ibadat dengan dia, maka jika kita berikan akan kesukaan itu dalam setengah waktu, nescaya rajin ia nafsu daripada setengah waktu pada buat ibadat. Dan beristeri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu, yang menolong akan rajin pada berbuat ibadat seperti makan akan makanan yang disukai oleh nafsu, yang menguatkan bagi berbuat ibadat. Baik, Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu sia-sia sahaja, tapi untuk beribadah kepada aku. Maka Allah turunkan kita ke dunia untuk beribadah, menjadi hamba Allah yang taat beribadah. Ibadat ni kalau kita kajilah apa yang Tuhan perintah sebagai perintah yang wajib, tak banyak. Semayang subuh 5 minit, wirid tak wajib, belantai untuk sikap boleh wirid. Nak jember ke lohor tu berapa jam pula? Pukul 6 sampai pukul 1. Nak berapa jam situ? 7 jam 6 jam situ.
6 jam dah situ. Hijab subuh 5 minit. Bila lepas 6 jam kita dengan dunia, Zuhur mari pula 10 minit. Nah, 2 jam setengah pula kita cari makan kedarah ngepiti dengan hatu habis apa? Ada lagi 8 minit mayat asar. Bermakna ibadah sikit ke banyak? Sikit sangat. Dunia kita banyak. Ni rahimnya Allah Taala, sayangnya Allah pada kita. Nah, maka kita tambahlah oleh kerana sikit sangat ibadat kita pada Allah. Hak tu nak jaga hak fardu saja tak muri jadi berigat. Maka kita nak damping diri dengan Allah, ibadat hak sunat pula. Ibadat sunat kalau banyak sangat nafsu tak boh. Sikit-sikit boleh lah. Jadi gitu jugalah kalau anak kita dia jenis Ibrahim main. Kalau kita suruh buat kerja sama doktor kita. Mesti kena ajak main attack. Baru budak tu jadi molek. Gitu juga dengan anjing, dengan apa binatang buruan. Begitu juga dengan khubar, dengan beruk apa semua kalau buat kerja. Main naiknya sama. Naiknya pas subuh turun paisa beruk. Nengung itu. Jadi letih dia tak ada bagian main, bagian makan, bagian joli tak ada. Jadi kalau dia bagian main, bagian mandi, bagian makan suka dia. Dia buat kerja galak selalu lah. Nampak? Sebab tu datang Islam untuk membebaskan hamba. Kerana hamba tidak dibayar gaji. Kalau khodang pekerja bayar gaji. Walaupun kerja letih tapi boleh seng. Malam karang, petang karang, pasal malam, bahan jagung ngapang balik. Hilang keletihan kerja 8 jam gaul seming. Pasal boleh seng. Maka dalam perhambaan tak ada. Maka nafsu kita jangan kita hambakan semata-mata untuk buat ibadat. Dia akan jadi jemu. Dia kena main. Lepas tu dalam Islam, nikah boleh, hiburan boleh, sokang boleh, rekreasi boleh, makan angin boleh. Boleh belaka dah. Boleh. Dah benda tak boleh. Hak haram tak boleh. Gitu Islam. Makan angin hak haram tak boleh. Sokang hak haram tak boleh. Dah suka hak dah haram boleh. Jadi Islam tidak menghalang. Kerana dia faham dah. Kalau kita cuk nafsu kita untuk buat ibadat, pagi sampai ke petang sampai ke malam, balik awal kita. Sebab tu Nabi time main, belum berlari dengan isteri. Maka boleh pahala. Kerana bergalak gitu jadi hati suka. Kita main juga, belum berlari juga, boleh dosa. Tak dosa apa, lanjang pula akan luar copeh berlari. Pakai baju sikit, luar sikit. Suka kau mau sepanjang hidup. Suka maskak, suka apa, suka sekolah-sekolah main buka aurat, situ tak kena. Jadi bila dapat isteri, hati kita suka, seronok, maka pergi surau pun suka. Semayang pun suka. Sebab tu isteri untuk dipegang, untuk didengar, untuk dilihat, untuk dirasa. 5 panca indera kita. Hati, mata, tangan, kaki dan telinga. Nampak? Boleh. Perkataan dia kita suka dengar. Masuk ke telinga kita, hati jadi gembira. Nampak? Kita tengah serabut-serabut ada piti. Nak bayar rotek ni, dah molek dengan gaji. Tak susah nak. Abang ada lah tu rezeki esok lusa ada pula. Tak apa. Lega tak dengar? Lega lah. Ni kita duduk susah-susah rotek habis ni nak bayar Allah. PT 280, rotek 300 guana ni Allah. Rotek pula. Kata nak beli gelang bulan ni. Jeng tu lelaki. Lagi dia rasa gelang-gelang ambil kata mutu. Jadi bila isteri memberi ketenangan dengan suaranya. Ataupun sekurang-kurangnya dengan mukanya. Nabi kata al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka au kama qala. Isteri yang solehah itu bila kau memandang kepada mukanya sudah pun dapat menyenangkan hati kamu. Muka dia tak cakap lagi, tak gerak lagi. Kita tengok muka dia, dia buat satu ekspresi gaya muka yang suami tengok hilang lengah. Tu penting oi. Rapuan. Sebab tu Tuhan buat rapuan dia lebih kalau dia ikut kereta. Sebab senyuman dia tak sama dengan senyuman segala makhluk yang ada.
Kita letih, lepas tu kita balik kerja tang konang siapa dengan jeng lagi tau, dengan tu letih buat kerja. Isteri kita duduk depan muka pintu senyum mewek, nampak? Assalamualaikum bang, suka hati kita senyum mewek. Dah kalau kita balik tu terletih dah, tengok Tok Bila duduk atas lambu, nah senyum juga, tak jadi apa, tengok Tok Bila tawa hebel mo, nampak? Lepas tu isteri kita dengan mulut saja senyum. Nabi kata saratkah menggembirakan kamu, nampak? Tu baru belum berkata-kata. Kalau berkata-kata, bijak berkata-kata, lagi pula suami seronok. Sebab tu kalau pandai layang suami, Allahu Rabbi, nak balik sama rumah kerja 5 minit, balik jap tengok bini seronok. Makan nasi dak lalu, dak makan, dak makan mak, dak apa, saya makan buku, makan rumah, makan dengan wife. Aduh, pasal apa? Isteri dia duduk menunggu-nunggu di rumah sama. Nak siapa? Dak rajin makan kedai buku sama. Pasal suka keloh dengan bini. Nak bermain-main dengan dia, main-main mana pula? Main. Kan kita duk main dengan budak-budak. Budak-budak suka tak main? Suka lah, maka orang suka tak main. Lepas tu kita layang ni. Nak, lepas tu suami isteri dia boleh bermain. Main dia kat suami isteri. Main ya. Lepas mayang main. Nak, mentara tunggu garik tu petang main dulu, konang petang lah rumah. Nak, Nabi kata tula ibuka wa tula ibuha. Kamu bermain dengan isterimu, isterimu pula bermain-main dengan kamu. Tu jelas situ. Nampak? Main dia, main tun nusuk. Kau suka main dengan bini. Nak, kita balik kerja tu bini nusuk lagu abok. Kita yang ada tak mana orang kita buat senyap lagu abok kopang, nusuk lagu abok. Nak, tu lelaki baru pergi cek darah di hospital, darah tinggi. Tak. Yang faham pula adinda aku ni. Biarlah ke dia mak di sebelah aku. Buka robot. Buat gitu tengok. Dah molek 7 malam hati. Main gitu seronok. Laki kita balik, kita pekuk mata ke belakang. Laki kita balik, tekuk mata. Dia pula kita balik dak sedar hidup kukunya, kita mari ke belakang. Tekuk mata dia, tanya, "Siapa saya?" Seronok. Bila seronok karang suka pergi surau, suka buat ibadat. Tu kata, nafsu kalau perih buat kerja sama jadi macam beruk ni. Nampak letih sang dia. Akhir-akhir esok nak naiknya penting Nak pasal MB nak mari tengok naiknya, beruk lagi dah. Pasal apa ngajuk? Main apa naiknya pas subuh turun paisa. Tak sampai mereka nyala ekor ketik di kerengga. Jadi nafsu gitu juga bila paksa-paksa sangat tidak ada penghiburnya, maka akhirnya tewas duduk dalam keadaan terletang gitu saja, malah dah berbuat ibadat. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, boleh tak nangis teresok-esok ketika solat jemaah di masjid? Adakah terganggu makmum lain? Macam mana nak atasi? Dia ni suka nangis. Bila semayang berjemaah nangis semua. Jawabnya, menangis tidak membatalkan semayang, tapi mengeluarkan suara kalau maknanya merosakkan akan nazam semayang, jadi batal. Kalau bunyi tak batal lagi. Tapi tu rupa nazam semayang, rupa semayang tu telah terganggu, batal semayang. Itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak buat solat Jumaat, selepas solat Jumaat, kalau nak buat solat sunat taubat digabung dengan solat sunat selepas Jumaat, boleh tak? Boleh. Kerana tidak ada sebarang hadis yang mengatakan solat sunat taubat secara khusus. Tak ada Nabi kata siapa yang nak bertaubat adalah dirikan solat 2 rakaat. Tapi solat sunat taubat ni dia faham daripada bahawasanya mulakanlah, maknanya hari baru kita setelah bertaubat dengan amal kebajikan. Jadi start lalu, lepas taubat start lalu amal kebajikan. Maka orang tanya ulama, apa tanya Rasulullah, amal benda afdal kali? Nabi kata as-salah. Semayang amal paling hebat sekali. Maka lepas pada taubat dirikan 2 semayang sunat. Akhirnya terkenal sekarang dengan semayang solat sunat taubat. Faham? Kalau kita taubat tak semayang sunat, boleh tak?
boleh, tak ada masalah. Kita istighfar saja, tak ada. Kita buat kebajikan dengan orang lain, kita buat dengan sedekah, nak mula kita taubat dengan sedekah, tak ada masalah.